Selamat pagi, hari ini kita akan belajar 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okay. Rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okay. Perubahan persekitaran dikenali sebagai rangsangan. Apa yang jadi di persekitaran kita dipanggil sebagai rangsangan. Apa yang awak boleh nampak guna mata awak, itu adalah rangsangan cahaya. Nah, kenapa yang saya nampak tu dipanggil rangsangan cahaya? Sebabnya awak tak boleh nampak benda tanpa cahaya. Kalau awak masuk dalam bilik yang gelap, tapi awak rasa macam saya nampak lagi, masih lagi boleh nampak cadar katil saya yang warna dia putih. Maksudnya apa? Maksudnya masih lagi ada sikit cahaya. Kalau langsung tak ada cahaya, awak tak akan nampak apa-apa. Yang kedua, rangsangannya adalah bunyi. Okay. So bunyi dipengaruhi oleh banyak benda lah kan, ada bunyi kuat, ada bunyi yang perlahan. So bunyi ni dikesan di bahagian telinga manusia. Telinga kita saja, tak ada bunyi yang dikesan oleh hidung ataupun mata. So dia pendengaran kita ialah telinga. Organ pendengaran ialah telinga. Yang ketiga ialah bahan kimia. Bahan kimia ni spesifiknya dari segi bau lah. Mak awak masak kari dekat dapur. Ada tak yang mak dia masak kari hari ni? Ke belum masak lagi? Masak kari dekat dapur. Awak dekat dalam bilik. Tengah Google Meet dengan cikgu kan? Jadi, awak dapat bau kari tu. Walaupun mak awak masak dekat dapur, itu disebabkan apa? Disebabkan ada bahan kimia yang larut dalam udara. Dan udara tu dia akan bergerak kan? Partikel ataupun zarah-zarah udara dia bergerak secara rawak dan dia sampai ke bilik awak. That's why awak dapat bau. Jadi bahan kimia ni dikesan di bahagian mana? Itu kalau dari segi bau ni dikesan oleh hidung lah. Sebab hidung adalah organ hidu kan? Organ bau. Kemudian bahan kimia juga boleh dikesan di lidah. Awak makan benda, rasa sedap ni. Awak tutup mata, awak minum air. Awak boleh rasa ini air oren. Walaupun awak tak tengok pun air tu warna dia apa, awak tak tengok pun yang mak awak bancuh tu air apa, tapi bila awak minum, lidah awak dapat kesan air tersebut adalah air oren. Itu pun bahan kimia juga. Jadi bahan kimia dekat sini, dua lah. Boleh dikesan di hidung dari segi bau dan boleh dikesan di lidah dari segi rasa. Okay, manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan. Kita guna 5 organ tadi untuk kesan. Satu lagi cikgu tak sebut. Cikgu dah sebut mata, cikgu dah sebut bunyi, cikgu dah sebut bau, hidung, cikgu dah sebut rasa guna lidah kan. Satu lagi yang cikgu belum sebut ialah deria sentuhan. Deria sentuhan ni menggunakan kulit. Manusia mempunyai 5 organ deria. Okay, 5 je, okay. Kejap cikgu tengok chat ni. Hai Perasu, baru masuk ke? Ada apa-apa tak faham dia tanya ya. Okay, deria kita, deria penglihatan organnya ialah mata. Deria pendengaran organ dia telinga. Deria sentuhan, derianya deria bau, organ hidung, dan deria rasa dikesan oleh lidah. Yang ni semua basic, memang awak dah belajar masa sekolah menengah. Sekolah rendah. Tadi anak cikgu pun baru Google Meet dengan cikgu sains dia, pun dia belajar benda yang sama. Cikgu dah ajar 3. Okay. Hari ni kita akan masuk mata saja. Mata, actually 1.2 ni dia bukan mata saja, dia ada mata, telinga, kulit, hidung, lidah, okay? Tapi sebab bab dia lompat-lompat. Nanti 1.3 pun awak akan dijumpa lagi mata apa semua kan. Kombinkan semua yang berkaitan dengan mata dan deria penglihatan dalam topik hari ini. So abaikan dulu yang telinga, lidah, hidung, kulit. Okay, pergi mata dulu. Memang tak clear kan yang ni? Okay, tak clear tak apa. Cikgu nak tunjukkan rajah mata ni saja. Kalau awak dah ada buku teks, senang. Kita bagi tahu muka surat 2, tengok dalam buku teks. Okay, so yang ni ialah gambar mata. Actually,
kenapa tak nampak mata kita macam ni? Sebabnya dia berada di dalam soket mata. Soket mata tahu kan? Kalau awak korek mata awak tu keluar kan, macam ni lah bentuk dia. Right? Dan dipanggil sebagai berbola mata. Sebab bentuk dia pun tak adalah bulat sangat tapi bolehlah bulat kan. So ni dipanggil sebagai berbola mata. Ada bahagian-bahagian, banyak bahagian pada mata, tapi cikgu akan cuba simplifykan bagi awak bahagian yang penting-penting saja. Okay? Dalam banyak-banyak bahagian ni, bahagian mana yang awak boleh nampak bila awak tengok mata mak awak? Siapa yang ada mak kat sebelah ni boleh tengok mak dia. Bahagian mana, bahagian mata mana yang dia boleh nampak pada ibu dia? Bahagian mata luar lah. Yang kat dalam ni kan, yang bulat, yang warna coklat ni, yang tu kita tak nampak. Alright, ini ialah berbola mata. Kalau pernah tengok cerita-cerita science fiction ke kan, cerita-cerita yang tak apa-apa lah, cerita orang putih kan, kadang-kadang tu ada scene yang mata dia terjatuh kan, melantun-lantun. Ini ialah berbola mata. Right, daripada luar awak pandang kawan awak, mak awak, ayah awak, ini je bahagian luar yang awak boleh nampak. Kita tak boleh nampak semua. Okay, satu sifat untuk dia ialah dia ada had dia. Bunyi yang kita dengar pun ada had dia. Yang terlalu kuat pun kita tak boleh dengar, yang terlalu perlahan pun kita tak boleh dengar. Mata pun sama. Kita hanya boleh nampak benda yang tersurat, yang di luar saja. Kita tak boleh tengok orang, lepas tu kita nilai orang tu berdasarkan penglihatan kita. Okay, so yang ni bahagian luar mata lah. Yang paling tertarik sekali ialah iris. Dia bahagian iris yang cikgu tunjukkan ni. Bahagian iris ni ialah bahagian yang berwarna pada mata. Dan kalau macam kita orang Malaysia, biasanya iris kita warna hitam ataupun coklat. Jarang kan jumpa orang Malaysia yang mata dia warna hijau, warna biru. Betul tak? Jadi yang ni yang memberi warna pada mata lah. Cakap warna mata kan warna apa? Warna coklat. Okay, itu maksudnya dia tanya warna iris. Okay, iris tu dia kawal pupil. Okay, pupil yang tengah-tengah tu warna hitam. Kita panggil juga sebagai anak mata. So iris tu dia kawal. Kalau cahaya masuk terlalu banyak, pupil tu akan jadi kecil. Cuba awak perhatikan, awak ambil lampu suluh kan? Awak ambil lampu suluh, mula-mula sebelum tu, awak ambil lampu suluh, awak duduk depan cermin, awak tengok anak mata awak, saiz dia besar ke kecil. Then, awak ambil lampu suluh, awak nyalakan lampu suluh, awak suluh dekat mata awak. Tengok apa jadi pada pupil mata, anak mata. Adakah dia makin besar atau makin kecil? Okay, nanti boleh try buat. Okay, pupil mata ni kalau terlalu banyak cahaya, saiz dia akan jadi kecil. Kan? Bayangkan awak pergi tempat yang cerah, awak pun akan sepitkan mata awak sebab terlalu banyak cahaya dan dalam masa yang sama pupil akan jadi kecil. Tapi bila kita pergi tempat gelap, seboleh-bolehnya kita nak luaskan mata. Kan? Anak mata pun akan jadi besar dalam keadaan gelap. Dan kelopak mata tu yang paling luar lah, tak ada kaitan dengan bola mata kan. Kelopak mata atas, kelopak mata bawah. Kemudian bahagian yang warna putih ni. Okey, yang warna putih. Warna putih ni nama dia ialah sklera. Okey, S-K-L-E-R-A. Sklera. Mata putih. Okey. Di luar mata putih tu, actually ada, sebenarnya dekat sklera tu ialah lapisan mata yang pertama. Di luar sklera terdapat kornea. Okay, kornea mata. Okay. Kemudian ada lagi satu lapisan yang nipis. Dia macam satu membran yang sangat halus, yang transparent dan tidak berwarna. Pernah tak gosok-gosok mata awak kan? Nanti dia keluar macam selaput yang warna putih tu. Itu dipanggil konjungtiva. Actually dia punya ejaan tak betul kat sini. K-O-N-J-U-N-K-T-I-V-A. Okay, konjungtiva. Siapa yang pernah sakit mata? Cikgu pula kebetulan hari ni nak belajar tajuk mata. Mata cikgu membengkak merah sikit sebelah kiri ni daripada semalam lagi. So
Kalau jumpa doktor, cikgu tak pergilah jumpa doktor musim-musim ni kan. Tapi biasanya orang yang sakit mata, penyakit tu dipanggil sebagai konjungtivitis. Okay, konjungtivitis. Dia ada kiranya macam jangkitan pada bahagian konjungtiva. Di tepi mata ni, di tepi mata ada kelenjar air mata. Siapa ratu air mata, kelenjar dia lebih banyak lah air mata kan. Ada yang angkat tangan, ada soalan ke? Okey, Afsafai Kusan, tolong mute mic kecuali cikgu. Takut ada kawan-kawan awak yang terganggu kan sebab cikgu guna Zoom, cikgu tak pasti. Awak dengar macam mana? Ya, awak dengar macam mana? Kalau Google Meet, ramai-ramai masuk dan on mic dalam satu masa yang sama, dia akan jadi sangat bising dan tak dengar. Okey, so ni gambar mata kita. Kita pergi ke setiap satu bahagian lah. Cikgu akan stres bahagian yang penting-penting je. Okey, kornea mata. Saya nak tarik ni. Okey, kornea mata. Kornea actually bahagian depan ni. Depan sekali ni. Okey, lapisan lutsina yang membiaskan dan memfokuskan cahaya. Bila cahaya masuk, awak belajar dah rasanya topik pembiasan cahaya. Bila cahaya masuk dari satu medium ke medium yang berbeza, dia akan berlaku pembiasan. Contohnya straw lah. Straw dalam air. Jadi awak nampak dalam air straw tu macam bengkok kan. Itu pun salah satu jenis pembiasan cahaya. Yang ni lagi lah, cahaya masuk daripada udara tembus ke dalam pepejal ni. Pepejal, mata kita pepejal. Okay? So mesti ada pembiasan. Bila dia biaskan cahaya, dia akan fokuskan cahaya tu ke satu tempat penting. Nama dia ialah bintik kuning pada retina. Okay, konjungtiva. Dekat bahagian sklera ni yang warna putih tu kan, nama dia sklera. So di konjungtiva ada selaput membran yang sangat halus lah, dia lutsina. So apa fungsi konjungtiva? Membran lutsina yang melindungi bahagian hadapan sklera. Mata kita banyak lapisan sebab mata ni penting kan. So, banyak fungsi dia selain daripada melihat tu memang ada kepentingan lain untuk mata. Okay, pupil anak mata yang tengah-tengah ni. Okay, bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ni lah yang cikgu cakap saiz dia akan berubah tadi. Waktu cerah dia jadi kecil. Waktu gelap pupil akan jadi besar. So ni antara bahagian yang penting lah pada mata. Jangan terluka. Kalau terluka kat bahagian pupil tu memang sangat sakit. Selain daripada tak nampak memang sangat sakit. Cikgu pernah kena. Okay, seterusnya ialah gelemair. Nanti awak jumpa lagi satu gela. Dia ada dua gela. Gelemair dan gelemaca. Gelemair, gelemaca. Okay, gelemair yang kat depan. Depan lens tu kan. Okay, sini ialah gelemair. Yang kat dalam ni, dalam berbola mata yang besar ni ialah gelemaca. So gelemair, bendalir lutsina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Dia ada beberapa bahagian yang akan fokuskan cahaya ke mata. Kornea, gelemair, lepas tu kanta mata. Kornea, gelemair, kanta mata. Okey, akan fokuskan cahaya pergi ke bintik kuning pada mata. Okey. Okay, so setakat ni apa yang kita dah belajar? Okay, lapisan yang paling luar ni depan ni. Okey, ini ialah kornea. Kemudian ini gelemair. Right. Yang tergantung ni atas ke bawah ni. Okey. Yang tergantung ni ialah iris yang berwarna tadi. Okey, itu iris. Dan yang tengah-tengah ni tak ada apa-apa kan, kosong ni tengah-tengah ni. Antara iris atas dengan iris bawah, yang kosong tu ialah pupil mata. Anak mata. Kalau tak ingat perkataan pupil mata, ingat je lah anak mata. Okey, mata siapa yang cantik ni kan? Iris, bahagian yang berwarna ialah bahagian yang mengawal saiz pupil. Dia yang kawal, dia yang kontrol saiz pupil tu. Dia macam gambar yang tadi kan?
Okay, kalau iris tu melunjur jauh lagi ke bawah, yang ni melunjur jauh ke atas, saiz pupil mata akan jadi kecil. Okay. Okay, otot silia, yang ni jarang ditanyalah. Otot silia ialah otot yang mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran. Kalau sebut otot, minggu lepas kita banyak guna otot tangan kan dalam pengajaran cikgu minggu lepas. Cikgu banyak sebut tentang otot bicep lah, otot dekat lengan tu untuk pergerakan. Terpegang benda panas. So, saraf tunjang akan hantar impuls suruh otot awak tarik tangan. Otot awak mengecut. Bila otot kita mengecut, dia akan berlaku pergerakan. Otot memang fungsi dia untuk pergerakan. Okay? So, otot silia ni dia untuk pergerakan juga. Untuk kontrol ketebalan kanta mata. Kanta mata tu bahagian mana? Okay, kanta mata ni yang ni. Okay, kanta mata. Kalau gambar yang tadi tu, kanta mata, ni. Lens. Lens ialah kanta. Kalau orang pakai cermin mata kan, pakai cermin mata rabun dekat ke, rabun jauh ke, astig ke, dia akan pakai dekat depan ni. Itu pun kanta mata juga. Cermin mata tu samalah dengan kanta mata, bentuk pun lebih kurang sama. Okay. Kemudian ligamen penggantung, yang ni pun tak berapa, jarang sekali lah ditanya. Gentian kuat yang memegang kanta mata pada kedudukan dia. So otot silia tadi, otot silia dan juga ligamen penggantung. Otot dengan ligamen, dia saling berkait untuk kawal kanta mata. Dia mengawal kanta mata lah supaya kanta mata tu tetap pada kedudukan dia. Otot silia dikawal ketebalan kanta mata. Okay, ini kanta mata yang tengah ni, yang putih ni tengok anak panah tu, lens. Kanta cembung, kanta mata asal kita yang memang ada dalam mata yang kita tak boleh nak tukar, berbentuk kanta cembung. Kanta cembung tu bentuk dia macam mana? Okay, kanta cembung dia macam ni. Kalau awak rabun dekat, biasanya rabun dekat ni orang tua. Kalau ada mak ayah ke nenek ke kan, perhatikan dia susah nak baca benda yang dekat. Dia baca surat khabar, dia akan jauhkan daripada mata dia kan, dia akan pegang jauh, dia kerutkan dahi, dia kecilkan mata, betul tak? So kan, bentuk kanta cembung ialah macam ni. Satu lagi, yang ni maybe di kalangan awak pun ada, yang rabun dekat. Bentuk kanta mata yang dia akan pakai ialah kanta cekung. Yang ni cermin mata tau, bukan yang dalam mata. Yang dalam mata ni memang kanta cembung. Boleh ya? Dia kanta cembung luksina dan kenyal yang memfokuskan cahaya ke retina. Ini lapisan yang ketiga pada mata ialah retina. Paling luar ialah sklera, lepas tu dalam dia sikit koroid, dan yang ketiga ialah lapisan retina. Yang ke berapa entah, gela maca. Tadi cikgu cakap kan ada dua, gela mair, gela maca. Gela mair yang kat depan. Gela maca yang banyak ni, yang luas tempat dia dekat dalam. Nama bahasa Inggeris dia vitreous humor lah. Gela maca ialah bahan jelly light. Dia macam jelly light yang luksina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke retina. So dia macam, kandungan dia macam jelly ataupun slime, okay, cecair dalam mata yang fungsi dia untuk kekalkan bola mata awak supaya bola mata awak kekal kenyal dan bentuk dia tak berubah. Okay. Bila satu masa nanti mata kita dah jadi makin berbola mata tu mungkin dah kurang kenyal, dia akan jadi pendek, okay, ataupun orang yang rabun jauh, berbola mata dia mungkin panjang. So yang tu dipengaruhi jugalah oleh gula maca. Gula maca memfokuskan juga cahaya ke retina. Kan nampak banyak kali kita jumpa ni perkataan memfokuskan cahaya ke retina. Cahaya masuk mata kan. Okay, ni bahagian sklera. Jadi sklera ni tak ada bahagian penting sangat lah. Dia cuma satu bahagian yang paling luar pada mata. Dekat sklera ada
kornea. Okey, di luar kornea ada konjungtiva. Ini lapisan retina. Lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Fotoreseptor tu apa? Pernah dengar tak perkataan reseptor? Cikgu rasa dah belajar masa sekolah rendah. Reseptor dalam kulit. Pernah belajar tak? Tak pernah belajar. Tak apalah, mereka tak pernah dengar perkataan fotoreseptor. Seorang lagi. Pernah belajar ke tak? Tak pernah juga. Cikgu rasa macam ada je anak cikgu belajar masa sekolah rendah. Okay, tak apa. So, perkataan ni, reseptor. Reseptor tu dia bahagian yang menerima rangsangan. Dekat kulit awak saja ada 5 jenis reseptor. Okay, ada reseptor panas, reseptor sejuk, reseptor sakit, reseptor sentuh dan reseptor tekanan. Nampak? Dekat kulit saja ada 5 reseptor. Tapi yang ni di bahagian mata. Bahagian ataupun reseptor yang mengesan cahaya, nama dia ialah fotoreseptor. Okay, foto maksudnya cahaya. Okay, fotoreseptor ialah bahagian yang mengesan rangsangan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf ialah maklumat. Macam minggu lepas dah belajar kan? Contohnya tindakan terkawal. Awak nak berlari. Jadi kaki awak hantar atau kaki awak akan hantar impuls, hantar maklumat ke otak. Otak akan tafsirkan dan dia akan hantar impuls saraf semula ke kaki supaya kaki awak supaya otot di kaki awak mengecut dan awak boleh berlari. Impuls saraf ialah maklumat. Semua ni yang berkaitan deria, rasa, saraf dia akan berkait dengan impuls saraf. Jadi retina ni dia ada fotoreseptor. Bila dia dapat cahaya, dia kesan cahaya, dia akan hantar rangsangan tu, dia akan hantar maklumat tu pergi ke otak. Apa otak buat? Otak akan tafsirkan apa yang awak nampak. Awak tengok pokok, sebenarnya bukan sebab mata awak nampak pokok, sebab otak awak yang tafsirkan benda tu pokok. Okay, awak nampak meja makan saya warna kuning, kerusi makan saya warna coklat. Itu bukan apa yang mata awak sendiri tafsirkan. Okay, dia adalah datang daripada otak awak. Otak awak yang tafsirkan, okay, meja makan ni warna dia kuning. Nampak Semua benda berkait dengan otak kita lah. Kalau tak ada otak, ada mata saja, awak takkan nampak apa-apa. Okay, so retina, ingat dia mengandungi paling banyak fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Terutamanya di satu bahagian pada retina yang namanya bintik kuning. Sini ni bintik kuning ni paling banyak reseptor cahaya, paling banyak fotoreseptor. Okay, choroid. Ini lapisan yang kedua lah. Dia tak berapa penting sangat. Dia lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Apa maksud dia mencegah pantulan cahaya? Dia lapisan yang kedua macam ni Cikgu tunjuk gambar yang tadi lah sebab nampak macam gambar tadi tu lebih boleh. Okay, lapisan yang kedua ni tak clear sangat. Sekejap, cari juga gambar tadi. Okey, kat sini nampak clear. Lapisan ni, lapisan yang warna hitam ni. Nampak tak? Warna hitam ni. Ini ialah lapisan choroid. Kenapa ada lapisan yang warna hitam ni dalam mata? Benda yang warna hitam, pantulan cahaya adalah sangat lemah kan? Tak boleh berlaku pantulan cahaya. Jadi tak adalah dalam mata awak tu dia macam cermin. Pantul sana, pantul sini, pantul sana, pantul sini. Nanti apa-apa pun awak tak nampak. Jadi lapisan choroid ni dia mencegah pantulan cahaya. Dia memastikan cahaya yang masuk hanya dihantar pergi ke retina. Dia mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata.
Oksigen dengan nuklear ni sama ada secara direct lah daripada persekitaran ataupun daripada pemakanan. Bintik buta. Okey, awak nampak ni bola mata dan dekat bola mata awak ni ada bahagian yang panjang kat belakang. Okey, ini nama dia saraf optik. Macam ekor dekat belakang mata tu kan. Saya bulat dia macam ni. Okey, ini yang cikgu bulatkan ni ialah saraf optik. Jadi bintik buta ni dia betul-betul dekat depannya. Ni cikgu buat dot merah ni. Dirasu kenapa conteng? Okey. Dot yang cikgu bulatkan ni, sini yang dalam bulatan warna biru tu kan. Betul-betul direct ke saraf optik. Ini ialah bintik buta. Maksudnya apa bintik buta ni? Ialah bahagian yang tidak peka. Kalau awak tengok benda, awak nampak cahaya tu dipantulkan. Saya nak lukis. Cahaya tu dipantulkan dan jatuh pada bintik buta. Awak tak akan nampak apa-apa. Kita panggil dia sebagai kawasan blind spot. Blind spot. Okey, kawasan yang sangat tidak peka terhadap cahaya kerana langsung tiada fotoreseptor. Tak ada reseptor cahaya dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Ini tempat laluan. Bila tempat laluan, kalau ada cahaya yang fokus ke situ, dia tak boleh kesan. Awak bayangkan macam ni lah awak naik kereta. Pernah kan? Pernah tak terjadi awak nak belok kiri, awak tengok cermin sebelah tapi awak tak pernah bawa kereta. Bertanya ayah lah kan. Awak tengok cermin side mirror sebelah kiri tu, awak tak nampak pun ada kereta sebelah awak. Tapi bila awak nak belok, tiba-tiba kena horn ataupun kena langgar. Sebab apa? Sebab kereta tadi tu dia berada di kawasan blind spot. Kawasan yang tak boleh dikesan oleh mata. Tak boleh dikesan oleh cermin sisi kereta awak tadi. Ingat bintik buta. Semua imej yang jatuh di bintik buta tak boleh dikesan. Bintik kuning, ini bahagian paling penting. Bahagian pada mata yang paling peka terhadap cahaya. Paling peka. Dia paling peka terhadap cahaya ni maksudnya dia ada paling banyak fotoreseptor. Paling banyak fotoreseptor. Kerana terdapat paling banyak fotoreseptor kat sini. Tunjuk gambar tadi tu dia clear sikit. Dekat mana bintik kuning tu? Dekat sini. Bintik kuning di sini. So bintik kuning ni kalau objek jatuh dekat sini, dia akan mata awak akan nampak dengan jelas. Okey, dia dekat retina juga. Ni lapisan retina. Lapisan ketiga ni retina. Dekat retina tu ada dua bintik. Sini bintik kuning, yang depan yang bawah ni tadi dalam bulatan biru tu ialah bintik buta. Bintik kuning dengan bintik buta. Dua-dua dekat retina. Ini bintik kuning. Saraf optik yang macam ekor kan dekat hujung mata tadi. Ni saraf optik. Ini saraf optik. Sini saraf optik. Dia akan buat apa? Dia gentian saraf yang membawa impuls saraf dari retina pergi ke otak untuk ditafsirkan. Awak nampak imej, imej terbentuk dekat sini, terbentuk di bintik kuning. Kemudian bintik kuning tu akan hantar maklumat melalui saraf optik. Pergi ke bahagian apa? Bahagian otak. Otak akan buat apa? Otak akan tafsirkan. Apa gambar, apa benda yang awak nampak tadi. Saraf optik untuk mata. Jadi saraf ni dia nama dia berbeza untuk setiap bahagian. Kalau untuk hidung, kita panggil dia saraf olfactory. Untuk telinga, kita panggil saraf auditory. Nama berbeza. So optik untuk mata lah. Optical kan mata, penglihatan. Ada soalan tak? Cikgu nak tunjuk gambar yang
gambar yang lengkap macam tadi. Ini pun boleh. Okay, kita ulang balik. Kita ulang semula. Okay, lapisan mata yang paling luar ni nama dia ialah sklera. Okay. Kemudian di depan mata kornea, di luar kornea, membran nipis, nama dia konjungtiva. Kemudian dalam sikit, masuk lapisan dalam sikit, yang ruangan tengah ni macam kosong tapi dia tak kosong, dia ada jelly kan. Jelly-like material, nama dia gelemair. Okay, gelemair. Kemudian kita ada iris yang berwarna tadi, iris. Okay, ada atas dan juga bawah. Iris ni dia mengawal bukaan pupil mata. Yang tengah-tengah ni, warna hitam ni ialah pupil mata, anak mata. Yang putih ni ialah kanta mata. Okay, nampak kanta mata dia dipegang oleh apa? Kalau kita pakai cermin mata kan, kita gantung dia dekat telinga. Betul, ada penggantung dekat telinga. Dalam mata kita, kanta ni pun dipegang juga. Dipegang oleh apa? Dipegang oleh otot silia dan juga ligamen penggantung. Okay. Kemudian yang ruangan yang kosong kat tengah ni, dia tak kosong, dia ada bahan jelly luxina juga. Nama dia gelemair. Gelemair. Dan lapisan yang kedua yang warna hitam, nama dia choroid. Lapisan yang ketiga, warna dia kuning ni, okay, ini ialah retina. Dekat retina ada bintik kuning, ada bintik buta. Kemudian yang panjang ke belakang ni, ni saraf yang panjang lah, dia bersambung ke otak kan. Ini ialah saraf optik. Nampak? Boleh buat macam tu. Kalau awak dah boleh tengok gambar mata, awak dah boleh explain ni bahagian apa. Memang sangat bagus dah. Gelemaca kan yang besar tu cikgu? Cikgu silap. Sekejap sebut Yang depan tadi gelemair, yang tengah ni besar tu adalah gelemaca. Bagus, Abiona. Okay. Okay, bahagian mana yang terlibat dengan kemasukan cahaya? Okay, cahaya dia akan masuk. Tengok Jomping sikit. Okay, cahaya yang masuk, dia akan lalu bahagian bahagian kornea, dia melalui bahagian ni pupil mata, kemudian dia lalu bahagian kanta mata, kornea, Ini 3 bahagian. Mula dia bahagian kornea. Okay, cahaya masuk ke kornea, lepas tu cahaya pergi ke gelemair. Okay, lepas tu dia pergi ke tengah ni, pupil mata ataupun anak mata, pupil mata. Lepas pupil mata, yang putih ni ialah kanta mata. Okay. Lepas kanta mata, dia lalu bahagian gela apa? Gela maca. Maca. Okay, gela maca. Lepas tu dia akan jatuh ke bintik kuning pada retina. Dia sama ada bintik kuning atau retina lah. Bintik kuning berada di retina. Kemudian dibawa ke ni bahagian saraf optik. Dia pergi ke saraf optik, dia lalu ke saraf optik, pergi ke otak. Ini kita punya apa panggil flowchart lah, pergerakan cahaya tu. Masuk daripada luar mata kan, kesan cahaya, masuk ke kornea, difokuskan oleh kornea, gelemair dan pupil, kanta mata, gelemaca dan jatuh di bintik kuning. Bila sampai bintik kuning, imej yang terkumpul akan dihantar ke saraf optik dan ke otak untuk ditafsirkan. Okey, ini dia punya flow. Ada soalan tak setakat struktur mata tadi? Tak ada soalan? Kalau ada tanya tak? Kalau malu nak tanya kan boleh je type dekat chat. Kalau cikgu tak baca sekarang pun pasti cikgu akan baca. Okay, yang penting fahamlah. Okay, kita masuk ke yang ni. Sekejap sel kon dan juga sel silinder. Apakah warna objek yang dilihat? Okay, macam mana mata kita
boleh tafsirkan warna objek. Sebenarnya dia berasal daripada pantulan cahaya. Awak boleh nampak langit warna biru. Kenapa? Kerana cahaya biru yang dipantulkan masuk dalam mata awak. So, awak nampak langit warna biru. Awak nampak kerusi warna putih kerana cahaya yang berwarna putih dipantulkan masuk dalam mata awak. Okay, retina mengandungi dua jenis fotoreseptor iaitu sel rod dan sel kon. Tahu tak berbeza sel rod dengan sel kon? Rod ni bentuk dia silinder lah. Ini bentuk rod ataupun silinder. Kalau kon macam ni bentuk dia. Okay, sel rod peka kepada keamatan cahaya yang berbeza, termasuklah cahaya yang sama tetapi tidak peka kepada warna cahaya. Yang panjang ni, sel rod ni, fungsi dia ialah untuk kesan keamatan cahaya. Dia tengok, dia boleh kesan sama ada cerah ataupun gelap. Tapi dia tak boleh bezakan warna cahaya. Okay. Sel kon peka kepada warna cahaya dalam keadaan yang cerah. Yang kon ni pula, dia peka kepada warna cahaya. Syarat dia dalam keadaan ataupun dalam keadaan cerah lah. Kalau dalam keadaan gelap, memang agak susah kita nak kesan warna. Terdapat 3 jenis sel kon, iaitu sel kon yang peka kepada cahaya merah, hijau, biru. Sel kon ni 3 jenis. Dia boleh kesan warna kan, warna cahaya. Warna apa? Warna merah, warna hijau, warna biru. Okey. Macam mana pula kita boleh nampak warna-warna lain? Warna-warna lain tu berlaku apabila berlaku pertindihan warna cahaya. Cikgu rasa nanti form 4 kau belajar yang pertindihan warna cahaya. Cikgu dah lama tak ajar sains form 4, tapi masa cikgu mengajar sains form 4 dulu adalah topik tu. Okey, yang ni fotoreseptor, sel rod dan juga sel kon. Dekat mana ada benda ni? Fotoreseptor terdapat dekat bahagian mana pada mata? Siapa boleh jawab? Retina. Bagus, Abiona sangat responsif. Okay, fotoreseptor terdapat dengan banyak di bahagian retina. Spesifiknya ialah di bahagian bintik kuning. So dekat ni bahagian retina kan, bahagian lapisan yang ketiga tadi. Macam mana nak kenal sel rod dengan sel kon? Bagi cikgu sangat senang sebab awak boleh tengok bentuk dia saja. Okay, rod panjang kan, kita cakap tadi, rod mesti panjang. Okay, so yang biru ni bentuk dia rod. Kon, nampak dia bentuk kon. Dia macam 3 segi. Sebenarnya biru ni pun dalam ni macam bentuk 3 segi juga kan. Tapi dia lebih kurus, so kita panggil dia sel rod lah ataupun sel silinder. Dan ini sel kon. Sel rod tadi untuk kesan apa? Keamatan cahaya kan. Dia boleh kesan cahaya tu malam, gelap ataupun terang. Manakala sel kon boleh kesan warna cahaya, especially warna biru, merah dan hijau. Okey, ini mekanisme penglihatan mata. Dekat sini pun cikgu dah terangkan sikit juga tadi yang flow tadi. Daripada mana cahaya masuk semua tu kan. Right? Tengok lilin. Mata awak tengok lilin yang mengeluarkan api. So ini ialah sinar cahaya daripada objek. Okay. Cahaya tu akan masuk dalam bentuk, ni kan cahaya dia bergerak melalui. Cahaya adalah gelombang kan, gelombang. Ada ke gelombang cahaya? Gelombang bunyi. Dan lalu bahagian yang warna putih ni bila main. Kavin tutup mic boleh? Kavin boleh on mic, boleh off mic. Okay, thank you. Okay, daripada luar akan masuk ke bahagian kornea, pergi ke gelem air, pergi ke pupil mata, anak mata, pergi ke kanta mata, okay, dan seterusnya masuk ke gelem maca dan imej dipantulkan pada
bintik kuning pada retina. Sini bintik kuning. Okey, nampak? Image yang terbentuk dalam mata. Dalam mata kita, okey, sifat pantulan objek, pantulan image dalam mata, salah satunya ialah dia kecil dan dia apa orang panggil terbalik, songsang. Okey, macam awak tengok cermin. Awak duduk depan cermin, awak angkat tangan kanan. Awak yang dekat dalam cermin, image awak di dalam cermin, dia angkat tangan. Dia angkat tangan apa? Awak duduk depan cermin, awak angkat tangan kanan. Okay, image awak yang dekat dalam cermin tu dia angkat tangan apa? Siapa tahu? Kiri, bagus. Muhammad Haizan. Okay, tak apa Kavin, Nohal. Okay, image awak angkat tangan kiri, jadi itu kita panggil dia songsang sisi. Okay, songsang sisi. Awak angkat tangan kanan, image awak angkat tangan kiri. Tapi dalam mata kita, nampak kat luar awak nampak lilin tu tegak. Tapi dekat dalam mata lilin tu terbalik. Bila image tu dihantar ke otak, barulah otak tafsirkan dan awak akan nampak lilin tu tegak. Okay? Otak yang tafsirkan bentuk lilin tu macam mana, dia tegak. Jadi awak nampaklah lilin tu tegak. Okay. Sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea diikuti oleh gelamair, kanta mata dan gela maca sebelum sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Semuanya fokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Sinar cahaya, dekat sini, dekat bahagian retina ni ataupun bintik kuning, sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Okay. Fotoreseptor ataupun rangsangan tu akan dipesan oleh fotoreseptor dan dihantar ke saraf optik melalui bahagian otak, dan otak akan buat apa? Otak akan mentafsirkan impuls saraf. Impuls saraf ialah maklumat. Bahasa pasar dia maklumat. Bahasa sains dia impuls. Image yang kecil dalam keadaan terbalik pada retina akan kelihatan tegak. Dekat retina tu nampak image dia kecil. Awak nampak lilin sebenar besar tapi dalam mata awak lilin sebenarnya kecil. Okay, awak nampak kat luar tegak tapi dalam mata awak yang terbentuk dia terbalik. Itulah fungsi dia otak. Otak yang akan tafsirkan yang sebenarnya dan dia hantar maklumat lah. Supaya awak nampak benda yang sebenar. Okay, ini kita punya flowchart lah. Daripada kornea masuk ke gelamair, pergi ke kanta mata, pergi ke gela maca, pergi ke retina ataupun bintik kuning, dihantar ke saraf optik dan last sekali ke otak. Otak akan tafsirkan maklumat apa yang kita nampak. Okey, had deria penglihatan yang ni senang. Tadi kan banyak benda awak dah kena ingat kan, struktur mata apa semua. Macam mana nak ingat cikgu banyaknya. Tak apa, slow-slow. Cikgu pun dah fokuskan yang mana yang penting dengan tak penting. Okey. So kat sini, had deria penglihatan. Maksudnya apa? Bahasa mudahnya ialah apa dia limit mata kita. Boleh tak awak nampak benda yang di sebalik dinding? Awak cuba tengok dinding rumah awak. Awak nampak tak benda yang di sebalik dinding tu? Nampak tak? Tak. Yuna kata tak nampak. Ada siapa yang nampak benda di sebalik dinding dia? Tak juga. Saya pun cakap tak. Memang tak nampak. Sebab apa? Sebab itu ialah had deria penglihatan kita. Kita tak boleh nampak benda yang di sebalik dinding. Jangankan sebalik dinding. Kan? Kalau ada kertas kat depan awak pun awak dah tak nampak dah benda yang di sebalik kertas. Awak juga tak nampak organ-organ dalam badan awak. Awak tahu kita ada jantung, kita ada hati, kita ada usus. Tapi kita tak boleh nampak walaupun pada badan kita sendiri. Yang kita boleh nampak yang luaran dia. Fizikal dia saja. Kan? So had deria penglihatan ialah had keupayaan mata kita untuk melihat objek. Kalau orang yang ada rabun jauh, rabun dekat, yang ada astigmatisma, lagilah terhad. Had deria dia lagilah sikit. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisma
mahupun objek yang terlalu jauh seperti planet mustari. Dan planet Marikh pun kita tak nampak, apa lagi mustari. Lihat deria penglihatan termasuklah ilusi optik dan juga titik buta. Dah cikgu. Okey. So itu had kita. Apa tadi? Tak boleh nampak yang terlalu kecil. Mikroorganisma kita tak nampak. Macam sekarang ni COVID-19 tu kan. Virus. Kita tak nampak. Kalau kita nampak senang kita boleh lari. Di situ ada virus, boleh lari-lari, semua lari. Tapi disebabkan benda tu tak nampak, jadi kita tak tahu. Kemudian benda yang terlalu jauh. Tak payah ambil planet mustari lah kan. Kita dekat Shah Alam, kita dalam sekolah. Benda yang dekat rumah pun kita tak boleh nampak. Awak dekat rumah, benda yang jadi kat sekolah pun awak tak boleh nampak. Okay, ilusi optik. Ilusi optik tu apa? Awak ni suka kadang-kadang awak buka Facebook. Siapa ada Facebook? Si ramai ada kan Facebook. Okay. Dekat situ pun banyak juga antara ilusi optik yang selalu keluar lah. Okay, ini contoh ilusi optik. Okay, tengok yang A dulu. Garisan yang manakah lebih panjang? Garisan PQ ke garisan RV? Garisan mana lebih panjang? PQ lebih panjang. Okay, Afsar kata PQ, Haizan kata PQ, Syafin kata PQ lebih panjang. Okay, kat sini pun dah nampak dah. Ini adalah ilusi optik. Kenapa cikgu cakap ilusi optik? Sebenarnya garisan ni sama panjang. Dua-dua garisan ni PQ dan juga RS adalah sama panjang. Semua jawab PQ. Okay, sama panjang. Kenapa awak nampak PQ lebih panjang? Sebab dia punya arrow tu. Yang atas tu kan, dia mencapah ke atas. Manakala untuk RS tu dia ke bawah. Dia arrow yang tenggelam ke bawah macam ni. Jadi sebab tu awak nampak PQ lebih panjang. Kalau awak tak percaya, okay, dalam buku teks awak pun ada. Nanti awak dapat buku teks, awak boleh try sendiri. Okay. Awak boleh ambil pembaris, ukur garis PQ dengan garis RS. Okay. So jawapan dia apa? Kedua-duanya sama panjang. Kenapa kita nampak PQ lebih panjang? Sebab itu apa tahu? Sebab itu ialah kegagalan otak kita. Bukan awak je yang nampak PQ tu lagi panjang. Cikgu pun nampak PQ lagi panjang. Tapi sebab cikgu tahu yang berkaitan ilusi optik, so cikgu tahulah kan dia sama panjang. Okey. Jadi sebenarnya otak kita yang gagal tafsir maklumat tu dengan tepat. Disebabkan apa? Disebabkan gangguan di persekitaran. Dalam kes ni gangguannya ialah nak panah ni. Dalam kes ni gangguan dia ni. Gangguan ini yang menyebabkan awak nampak PQ lebih panjang, RS lebih pendek. So otak kita dia tertipu. Yang kedua, tumpuk bulatan di tengah yang manakah lebih besar? Okay, antara bulatan tengah ni X dengan bulatan tengah Y, yang mana lebih besar? X. Apa pun nampak X. X juga, Syafiq Irfan. Kedua-dua sama saiz je cikgu. Okay, Syafin pandai Okay, X, rasa semua jawab X. Lagi Syafin. Syafin dah boleh agak ni, cikgu mesti nak tipu lagi ni. Betul tak Syafin? Okay, betul sebenarnya. Bukan betul. Okay, sebenarnya yang bintik tengah ni X dan juga Y sama besar. Ingat cikgu sebut tadi, ilusi optik ialah kegagalan otak kita tafsir maklumat dengan tepat disebabkan gangguan di sekitar objek. So kita nak tengok X ni, okay, dan juga Y. Tapi persekitaran dia, X tu dia dekat tengah, sekeliling dia ada dot-dot kecil. Jadi kita nampaklah X tu lebih besar. Okay, yang kedua pula, yang bawah ni, Y tu kita nampak dia kecil. Sebab apa? Sebab sekeliling dia ada dot-dot yang besar. Itu gangguan. Dia sebenarnya X dan Y sama je saiz. Sama saiz. Yang dua ni tadi sama panjang. Okay, faham
Yang ketiga, adakah sisi segi empat sama itu lurus atau melengkung? Sisi ni sama ke melengkung? Lurus ke melengkung? Sama, melengkung. Lurus ke melengkung? Lurus, lurus, lurus. Kali ni sama pandai lah. Lurus. Sebab awak nampak lengkung kan, jadi awak tulis lurus. Betul tak? Kita nampak dia lengkung. Tipu lah kalau awak nampak lurus. Awak nampak dia lengkung sebenarnya. Tapi disebabkan awak tahu cikgu ni nak tipu awak, sebenarnya otak awak yang tipu awak. Otak kita yang tipu kita. Sebenarnya garis ni adalah garis yang lurus. Boleh ambil pembaris juga, letak dekat situ untuk pastikan betul ke lukisan garisan tu ialah garisan yang lurus. Ada lagi tak ilusi optik? Yang ni. Apa yang awak nampak pada gambar ni? Gambar yang batu, macam batu bata sebelah kanan ni. Awak nampak dia sama ke tak? Kan? Baca chat sekejap, lurus. Apa sah? Tak. Okey, ini antara contoh lah. Ilusi optik, gambar yang sebelah ni pun sama. Ada satu yang famous tu gambar, tak ada yang dalam ni. Gambar apa ni? Gambar, kenapa ni? Okey. Gambar yang orang dengan bukan, gambar dua orang perempuan ke? Macam tu lah, ada banyak kat Facebook, dia selalu tengok. Tapi malas nak fikir sangat sebab tahu benda tu ilusi optik. Benda yang kita tengok, kita nampak tak semestinya sama dengan orang nampak. Mungkin kita nampak, saya nampak bentuk palsu cikgu. Tapi orang lain dia nampak itu bentuk perempuan. Itu antara contohlah ilusi optik. Okey, ini titik buta. Kenapa berlakunya ilusi optik? Disebabkan image tu, sekejap, ini slide lain ni. Salah, proceed. Slide lain tadi tu. Tadi tu hardware kita berdasarkan ilusi optik. Yang ni pula antara alat yang digunakan untuk mengatasi hardware kita. Contoh, kita tak nampak benda yang sangat jauh. Tadi awak tak nampak planet Mushtari. Jadi, macam mana kalau kita nak tengok juga planet tu? Boleh tak kita tengok? Alat apa yang kita boleh guna untuk tengok objek yang jauh? Nak tengok planet Mushtari, bolehlah guna teleskop. Kan? Nak tengok anak bulan, nak raya dah ni, boleh guna teleskop. Kita tengok gambar ni. Ini ialah untuk mengatasi had dari penglihatan untuk melihat objek yang sangat kecil. Kita gunakan mikroskop elektron. Ini bukan mikroskop macam dalam makmal. Mikroskop macam dalam makmal, dia boleh tengok benda seni. Contohnya mikroorganisma kan. Awak letak spora ke, awak boleh nampak dekat bawah mikroskop makmal. Tapi ini ialah mikroskop elektron untuk tengok benda yang lagi kecil, jauh lagi kecil. Dalam gambar yang paling famous macam pada lelaki. Lelaki ada sel yang paling kecil. Nama dia sel sperma. Sperma lelaki tu kalau letak bawah mikroskop makmal memang tak nampak. Kena guna mikroskop elektron. Okay. So ini pertamalah untuk mengatasi had barrier penglihatan kita. Yang kedua, ini mikroskop dalam makmal kan. Boleh tengok, ini sel apa ni? Ini sel apa? Sel bawang. Ini sel epidermis bawang. Ini sel tumbuhan, bagus. Betul lah tu, sel tumbuhan. Jadi awak dah buat eksperimen yang tengok sel pipi dengan sel bawang kan kat bawah mikroskop. Ini sel bawang. Untuk tengok benda yang jauh, kita boleh guna binocular ataupun kita panggil teropong. Itu ialah binocular. Dia membesarkan objek yang jauh lah supaya kita nampak lebih jelas. Alright. Sakit kaki, rasa kaki tak boleh berjalan. Tulang saya patah ni. Dia pergi hospital, doktor minta awak buat X-ray.
Okay, dengan menggunakan mesin sinar X, mesin X-ray lah. X-ray ni satu contoh sinar radioaktif. Dia bahaya bukan boleh main suka-suka buat. Bilik X-ray tu pun bilik tertutup. Kalau mengandung tak boleh masuk bilik X-ray. Dan awak akan, bahagian yang awak akan dedahkan ialah bahagian nak buat X-ray je. Bahagian lain awak akan cover. Okay, tujuan dia apa? Untuk tengok tulang. Nak tengok otot tulang tu semua boleh digunakan, kita guna mesin ni lah. Jadi ini hasil yang sebelah kanan, sebelah kiri ni hasil dia. Gambar sinar X. Doktor akan tengok dekat sini, ada ke tak tulang yang patah, ada tak tulang yang retak, ada tak tulang yang hilang. Okay? Sebab tak boleh nampak guna mata kasar kan, kena guna alat. Okay, ni mesin ultra bunyi. Dalam gambar ni dia letak mesin tu dekat leher untuk kesan apa-apa sel lah, sama ada sel yang normal ataupun tak normal. Kalau di kalangan wanita, famousnya mesin ultra bunyi ni ataupun mesin ultrasound untuk tengok kandungan, nak tengok fetus, nak tengok baby dekat dalam perut, kita guna mesin ultrasound. Bunyi mic Afsa pun dah macam bunyi mesin ultrasound. Okay, nanti dia akan keluar image dekat dalam screen dia tu. Dia nampak baby tu tengah buat apa, tengah hisap jari ke, tengah tunggang kebalik ke, tengah berjoget ke, semua dia nampak. Kalau tak kita tak rasa je kan. Kalau mak yang mengandung tu rasa gerak-gerak lah, tak apalah dia buat kat dalam, betul tak? Rupanya tengah berjoget kat dalam tu. Happy dia. Kecacatan penglihatan. Okey, ada 3 jenis kecacatan. Kecacatan penglihatan. Okey, ada 3 jenis kecacatan. Dari segi 3. Kecacatan penglihatan. Yang pertama, rabun jauh. Tutup dulu. Buat matematik dulu. Okey, rabun jauh. Rabun jauh bermaksud tak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Okey, objek yang jauh kita tak nampak clear. Objek jauh kelihatan kabur kerana imej difokuskan di hadapan retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata yang terlalu tebal ataupun berbola mata yang terlalu panjang. Baik, tengok gambar. Bila awak rabun jauh, yang ni famous lah di kalangan orang muda. Macam awak, kalau awak rabun pakai spek, cikgu yakin awak memang rabun jauh. So kenapa berlaku rabun jauh? Tengok kanta mata. Kanta mata awak maybe terlalu tebal. Okay, ni akan mata ni terlalu tebal ataupun berbola mata terlalu panjang. Nampak dah macam bola rugby dah ni, panjang. Dua kecacatan ni menyebabkan rabun jauh. Bila berlaku kecacatan, objek kan, cahaya masuk melalui mata, imej tu terbentuk di sini. Imej terbentuk di hadapan retina, dia tak jatuh dekat atas retina. Imej tu dia terbentuk di depan retina. Dia tak sampai nak pergi ke retina. Okay. Jadi penyelesaian dia ialah awak boleh menggunakan kanta cekung. Okay, kanta cekung. Cermin mata lah, cermin mata. Cermin mata memang cermin mata. Kanta dia tu sama ada kanta cembung atau kanta cekung kan. So ini awak guna kanta cekung. Bila kita guna kanta cekung, guna power yang sesuai. Kalau rabun jauh ni biasanya negatif. Katakanlah awak kata power saya 200 cikgu, maksudnya negatif 2.00. Dia akan fokuskan awak punya image tu di atas retina. So awak dah boleh nampak lah objek yang jauh. Yang ni dia jatuh kat depan sangat kan, sebab tu awak tak nampak yang jauh. Same goes tu kalau berbola mata awak panjang. Dia boleh repair guna kanta cekung dan image awak akan terbentuk pada retina lah. Bila imej terbentuk pada retina, pada bintik kuning, tak ada masalah dah. Boleh nampak benda jauh dengan jelas. What is in the chat? Sepet tu ada masalah kelopak mata atas. Ni siapa ni? Tak sepet ke? Sepet lain. Tak ada kaitan dengan bentuk mata. Okay, sepet tu dia kelopak mata. Kelopak mata, sama ada kelopak mata awak tu single ataupun double, dan saiz mata jugalah. Dia tak penting, tak penting. Okay, yang tu rabun jauh.
Okay, ini bentuk untuk kanta cekung. Okay, kanta cekung bentuk dia besar dekat atas bawah dan tengah dia nipis. Sikit lagi kan. Okay, next is rabun dekat. Biasanya orang tua tak boleh nak baca buku dekat-dekat, nak baca handphone dekat-dekat pun tak boleh. Dia kena jauhkan sikit tengok kan. Dia kerut dahi macam tu. Itu rabun dekat. Tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Objek dekat kelihatan kabur kerana imej difokuskan di belakang retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu nipis atau berbola mata terlalu pendek. Rabun dekat dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta cembung. Okay, kat sini imej yang terbentuk ni jatuh di belakang retina. Retina sini. Imej terbentuk di belakang retina. So tak nampaklah objek yang dekat. Bila pakai kanta cembung, spek yang kanta cembung, jadi imej akan terbentuk betul-betul dekat atas retina. Power dia tambah. Tadi tolak kan kanta cekung kita guna negatif 1.00. Yang ni positif 1.50. Power dia 150 tapi positif tu menunjukkan dia rabun dekat. Bila dah pakai kanta, tak panggil rabun dekat. Tak perlu dapatkan kad OTU. Dan yang terakhir kot. Akhir. Kecacatan astigmatisma. Cikgu suka sebut dia astig saja. Astigmatism yang melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian lain. Hal ini disebabkan oleh permukaan lengkungan kornea atau kanta mata yang tidak sekata. Astig ni awak nampak objek tu, ada objek yang awak nampak jelas, ada yang kabur, ada yang jelas, ada yang tak jelas. Itu orang astig. Kenapa? Okay. Tadi kan kita belajar bentuk mata ini kornea, lepas tu yang ni berbola mata. Kat dalam ni ada kanta mata. Kalau orang yang astigmatism ni, mungkin kanta mata dia tu tak sekata. Bintang bengkok macam tu. Ataupun kornea dia sendiri yang kemik, yang tak rata. Jadi dia menyebabkan bahagian yang rata tu objek nampak jelas. Tapi bahagian yang tak rata, objek akan nampak kabur, tak jelas dan pecah-pecah. Orang yang ada astigmatisma, dia tak pakai kanta cembung atau kanta cekung, tapi dia pakai kanta silinder. Okay, ni kanta silinder. Ini silinder lah atau tak silinder? Silinder macam ni. Jadi kanta silinder dia bukan macam kanta cekung. Kanta cekung atas bawah dia tebal, tengah dia nipis kan. Kanta cembung pula macam ni, tengah dia tebal, tepi dia nipis. Kanta silinder dia sama tebal. Okay, so astigmatisma jarang berlaku dan kalau berlaku pun boleh diperbaiki lagi lah. Dia punya kanta sikit lebih mahal daripada rabun dekat dan juga rabun jauh. Ini contoh penglihatan orang yang astig. Okay, contoh. Dia nampak tak clear, pecah-pecah. Pandangan dia pecah. Yang ni agak teruk jugalah sebab semuanya tak clear. Okay, kalau orang astig yang tak berapa teruk sangat, power dia tak berapa tinggi, ada objek yang jelas, ada objek yang tak jelas. Ini semua tak jelas kan? Tengok jalan, line jalan ni. Garisan jalan tu jadi double. Macam kaca pecah. Tahu tak kaca pecah? Cermin pecah. Bila awak tengok cermin, tapi cermin awak tu retak, pecah. Awak akan nampak objek tu bertindih-tindih. Kan? Contohnya awak nampak, mata saya banyak. Sebab apa? Sebab cermin tu retak. Samalah, yang ni seolah-olah ni macam tu. Nampak objek tu pecah-pecah. Okay? Terima kasih. Okay, sains kelas hari ini kita fokus pada mata dan juga
penglihatan